Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah kali ini mengenai Sakaratul Maut yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Hazrul Nizam. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح بيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu طيبا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Kabarkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita semuanya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan dan rahmat Allah kepada kita. Apa maksud limpahan? Limpahan ni berarti banyak sangat. Banyak sangat kurniaan rahmat, nikmat yang Allah beri kepada kita. Daripada mula kita di alam kandungan sampailah ke saat ini. Kita masih lagi boleh berada dalam keadaan kita sekarang. Mungkin ada dari kalangan kawan-kawan kita yang sekarang ni dah ada kat hospital, ada yang kat rumah tak boleh keluar rumah, ada yang mungkin makan pun disuap. Masing-masing dengan qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing. Maka kita masih lagi dalam keadaan begini. Alhamdulillah, itu masih lagi boleh keluar, boleh berjalan, boleh duduk dengan baik. Walaupun kadang-kadang duduknya itu terpaksa mengambil beberapa step. Nak bangun pun kadang-kadang terpaksa ada step banyak. Ke depan kejap, lepas tu pergi di sini pegang dinding. Tak sama step yang dulu. Tak sama step-step. Alangkah ketika mana kita umur lingkungan belasan tahun dan sekarang tak sama. Tapi tetap kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimah yang layak untuk disebut melainkan dengan kalimah alhamdulillah sebagai tanda berterima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang menciptakan kita dan juga yang mencipta orang-orang sebelum kita, termasuklah kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang Allah berikan pada kita ini, ia menjadi dorongan untuk diri kita, menjadi pendorong untuk hati kita. Untuk apa? Untuk terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa kepada Allah dengan melakukan ataupun melaksanakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita jadi orang lain tergolong daripada golongan yang taat kepada Allah. Maknanya perkara kebaikan. Apa saja perkara kebaikan berlandasan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bertepatan. Yang bertepatan dengan apa yang diajarkan Nabi, itulah yang Allah terima. Mudah-mudahan amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala amalan kita menjadi asbab, mudah-mudahan ia menjadi asbab untuk diampunkan segala dosa kita, tak kiralah sama ada dosa besar, dosa kecil, dosa yang disengajai, dosa yang tak disengajai, dosa yang telah berlalu, dosa yang akan datang, semuanya Allah ampun. Di atas apa title yang ada dalam diri kita sebagai orang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan dengan itu maka kita ditempatkan bersama di syurga Firdaus. Tuan-tuan, bukan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu pun dekat dunia yang kita buat ini melainkan semuanya ada perhitungan. Semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Daripada yang sekecil-kecilnya, daripada urusan diri sampailah urusan keluarga, sampailah urusan negara, semuanya akan ditanya. Yang ada kiri kanan ni Raqib dan Atid sebagai pencatat, tak pernah rehat dia. Tak pernah berehat. Dia tak pernah berehat. Satu ketika dalam kitab ini, Ziarah Al-Barzakh ni, kita akan baca sebentar lagi. Di bab yang lain, ketika seorang itu mati, maka Raqib dan Atid bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan dah mati, kami dah ini apa dah tak terlibat lagi untuk mencatat amalannya. Oleh kerana mungkin orang itu mati dalam keadaan beriman, kata Allah, temankan dia dekat kubur. Temankan dia dekat perkuburan disebut dalam di akhir buku ni lah. Begitulah janji Allah kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptai hidup dan mati untuk nak memberi keadilan kepada kita, untuk nak menunjukkan betapa hebatnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tak adil. Dunia ini tidak adil, sebab ada orang baik dibalas dengan jahat, ada orang jahat dibalas dengan baik. Ada orang jahat itu dipuja, diagungkan, yang ada orang baik dicerca pula. Itu dunia. Sebab itu Allah wujudkan akhirat, ada syurga dan neraka. Maka disitulah keadilan. Alaihissallahu bihahkamil hakimin. Allah sebaik-baik hakim. Sebagai hakim, tak ada siapa pun yang tertinggal di akhirat nanti, melainkan semuanya dengan keadilan. Semuanya dengan keadilan yang Allah telah janjikan. Yang Allah telah janjikan. Itu yang kita rebut. Itulah yang perlu kita rebutkan untuk kita bersungguh-sungguh sampailah mati. Ada tak kat sini yang tak nak mati? Mesti ada, termasuk saya lah. Kita tak nak mati. Sebab kita tak nampak alam, kita percaya di alam barzakh. Tapi kalau fikir semuanya lah, saya memang tak nak mati. Tapi nak tak nak, suka ke tak suka, tetap mati. Kalaulah ada orang yang memang layak untuk tidak mati, maka Nabi Muhammad tidak sampai sekarang. Sebab itu kekasih Allah. Kalau nak ceritanya, dunia ini adalah untuk kelazatan.
Kesianlah Nabi tak apa tak panjang umurnya untuk menikmati kelazatan dunia. Kan? Kalau benar-benar dunia ini lazat, mesti Allah bagi kepada Nabi panjang umurnya. Mesti Allah bagi kepada Nabi panjang umurnya sampai sekarang. Sebab lazat dunia ini. Jadi apabila kepada Rasulullah pun wafat. Matinya orang beriman, keadaan dia kalau dipelawa untuk balik ke dunia, dia pasti akan jawab tanda. Sebab keseronokan pemandangan yang diperlihatkan kepadanya ketika mana di alam kematian, maknanya di alam barzakh. Dia tak akan balik sebagai banyak penat dari dunia. Kena sembahyang lagi, kena mandi, kenapa kena kerja. Kena kerja, duit asyik tak cukup je, 24 jam pun tak cukup. Nak tambah jam lagi, makin kerja 24 jam, nak tambah 25 tak boleh. Walaupun kita kadang pernah nampak kedai makan, kedai 25 jam, tapi tetap 24 jam juga. Itulah dunia. Jadi kita jangan tertipu dengan dunia. Doa-doa dan bacaan bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, betul tak itu sampai 59? 513 tajuknya apa? 513 tajuknya sakaratul maut. Cerita pasal sakaratul maut, keadaan sakaratul maut. Jadi kita dah ada cerita ringkas bagaimanakah keadaan-keadaan apabila seseorang itu menghadapi sakaratul maut. Maka dah beritahu dah bagaimanakah di antara cara untuk kita menghadapi sakaratul maut. Sebelum ni dah cerita dah tentang sakitnya mati, lebih sakit lagi daripada ditusuk pedang tajam 100 kali tusukan. Ada yang mengatakan 300 tusukan. Ada cerita kita dengar mengatakan bahawa lebih sakit lagi daripada disiat kulitnya daripada kaki sampai kepala. Macam kita baru ni letak kulit lembu tu. So disiat ditarik. Ditarik. Lebih sakit lagi daripada itu. Itulah gambaran sakaratul maut. Jadi apakah yang boleh menyelamatkan kita? Amalan kebaikan. Amalan kebaikan. Hari ini kita pergi ke muka 59. Doa-doa dan bacaan bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Apakah yang perlu kita baca? Sebab ketika kita menziarahi, mungkin kawan kita, mungkin keluarga kita, mungkin ahli masyarakat kita, kadang-kadang kita cerita bukan nak bagi semangat, sampai je cerita yang boleh menjatuhkan semangat. Kau punya sakit ni hari tu baru akhiran aku sama mati. Bagilah kata-kata semangat. Bagilah kata-kata semangat dengan sahabat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Pesan pada kebenaran, pesan kepada sabar. Sabar man. Kalau ada orang yang tak layak untuk sakit, mungkin Nabi tak sakit, tapi Nabi pun sakit. Jadi siapa kita untuk nak menghalang ketentuan Allah? Bagi lagi semangat. Sakit itu pula kadang-kadang kita dengan ustaz cerita untuk penghapus dosa. Disebut dalam kitab kan, Allah apabila tanda-tanda seseorang itu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi sakit sebelum mati. Sebelum cabut nyawa, Allah nak hapuskan dosa dia supaya dia mati dalam keadaan tak ada dosa. Sampai lagi tengok ada lagi tak? Lagi tak dosanya. Jadi sampai ke tahap diringankan. Diringankan ketika dicabutkan nyawa. Sampai ke tahap itu Allah nak kita ni, Allah sayang kita ni, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah nak kita mati dalam keadaan tak ada dosa. Allah nak kita mati dalam keadaan tak ada dosa. Itu kita bagi semangat. Itu kata-kata sabar. Semua orang menghadapi sakit. Saya pun tak tahu macam mana. Kemudian jangan lama-lama pula kat situ kan dia tak selesa.
lama dah kita makan buah orang bawa tu. Kau tak makan ni buah ni. Aku memang dah lama tak makan buah ni, kau tak makan ni. Bawa balik ya. Semalam orang aku baru cerita dia nak makan buah ni, dah kita pula balik. Itu maknanya tak belajar adab-adab ziarah. Adab-adab ziarah Islam ni sangat cantik. Apa saja kita nak buat kat dunia ni semua telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masuk tandas, keluar tandas, masuk masjid, keluar masjid, pakai baju, buka baju, nak makan, kenyang, nampak makan, nampak langit, nampak ni, macam-macam, semua ada doa dia. Betapa indahnya Islam, dan juga betapa beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Abu Ad-Darda menuturkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, tidaklah seseorang yang menjelang kematiannya lalu dibacakan surah Yasin di atas kepalanya, melainkan akan dimudahkan baginya proses kematian. Ketika menghadapi sakaratul maut, baca Yasin. Baca Yasin pun kadang-kadang kerana juga kita tengok situasi, tak perlu berbaca kuat sampai ambil speaker. Ini kenapa ambil speaker Ustaz? Biar dia dengar Ustaz. Kadang-kadang dia dengan kuat itu kan dia jadi macam tak selesa. Bacakan, sebab kita nak baca Yasin itu, mudah-mudahan dengan surah Yasin itu kita doakan akan diringankan segala urusannya. Akan diringankan segala urusan. Macam juga kita bisik la ilaha illallah kat telinga dia. Kita baca dalam keadaan jangan paksa, sebab dia sedang menghadapi sakaratul maut. Kita baca dalam keadaan tenang. Jangan sampai baca ni nanti kau kena selesa. Baca la ilaha illallah, berhenti, bagi dia. Itu diantaranya lah yang disebutkan dalam kitab-kitab. Maknanya kita bacakan pun dalam keadaan tenang, biar dia tenang. Baca Yasin pun dalam keadaan biar tenang. Biar dalam keadaan tenang. Mudah-mudahan kita mendapatkan segala amalan itu khusyuk. Sebaik-baik amalan itu khusyuk, yang kita baca pun khusyuk. Kemudian mudah-mudahan dengan keberkatan Allah pada ayat-ayat Allah SWT menjadi syafaat ataupun menjadi asbab diringankan kematian. Di antara yang disebut sini baca surah Yasin. Boleh tak baca surah lain? Boleh juga. Tak bawa Yasin ni, baca apa-apa surah, tak masalah pun. Yasin tak bawa, jangan sampai tak baca. Di semua sini Yasin. Kita ziarah orang sakit dalam keadaan sakaratul maut. Kawan ni pun baca ni apa, bacalah apa-apa tak boleh. Ustaz kata sudah kuliah baca Yasin. Tak bawa Yasin pula dah keluar. Bacalah apa-apa Quran. Ayat Quran kan, setiap ayat Quran kan ada manfaat dia. Memang kat sini kata surah Yasin, tapi tak wajib, tak semestinya surah Yasin. Kita boleh baca Fatihah, kita boleh baca apa yang kita hafal. Boleh baca apa yang kita telah hafal. Baik. Jadi Muaqil Ibnu Yasar menerangkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, bacakan surah Yasin untuk orang-orang yang mati di antara kalian. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Jadi ini di antaranya surah. Dan juga di antara surah lain disebut surah Ar-Ra'd. Disunahkan membacakan surah Ar-Ra'd di sisi orang yang sedang sakaratul maut. Hal itu dapat meringankan beban si mayat, memudahkan proses kematiannya serta memperbaiki keadaannya. Surah Ar-Ra'd pun boleh. Tak apa juga, baca surah lain. Atau orang handphone kan ada dengan aplikasi Al-Quran. Aplikasi lain boleh penuh macam-macam, ada game, ada TikTok, ada Instagram, itu Quran ada. Sepatutnya itu yang paling penting. Nak tunjukkan bahawa kita sentiasa cinta kepada Al-Quran. Bila masa ni kita boleh tengok Al-Quran. Maknanya dengan aplikasi yang ada dalam handphone ni. Jangan sampai kita rugi dengan kemudahan yang ada. Selalu saya berbual, bercakap-cakap apabila berbual dengan kawan-kawan, saya kata sepatutnya zaman
sekarang ni kita makin kita makin rasa senang. Sebab suasana kehidupan kita hari tak sama macam dulu. Cuba kita tengok budak-budak sekolah zaman sekarang ni. Dia nak pergi sekolah mandi kat mana? Bilik air. Air kat sebelah bilik. Dulu tak menong lama kat kolam lampu. Nak mandi ke tak, dia pergi kat perigi kan, ni ada tangga tu. Nampak ikan. Nak mandi ke tak, alah basuh muka tak mandi pakai baju di sekolah. Kerana turun gelap-gelap pergi kat perigi. Dulu sekarang ini semudah, zaman canggih semua mudah. Sepatutnya dah mudah semakin kuat kita ibadah. Semakin kuat kita ibadah, nak makan pijit datang, panda kejap lagi gerik datang, kejap lagi lalamok datang. Apa lagi kita nak? Semua maklumat di ujung jari, semua kita boleh buat. Jadi sepatutnya dengan kecanggihan yang ada, makin banyaklah ibadah kita. Oleh kerana dengan tarikat Allah bagi hiburan. Allah bagi kita kat dunia ni, Allah hidupkan kita kat dunia ni bukan setakat kita nak kena buat apa yang Allah perintah. Pada masa yang sama Allah bagi perintah untuk buat, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus, ada yang makruh, ada yang haram. Pada masa yang sama Allah bagi hiburan. Hiburannya apa? Ada keluarga, ada isteri, ada anak, ada harta, ada pangkat, ada ni macam-macam Allah hiburan. Tapi jangan sampai hiburan-hiburan yang tadi ni Allah bagi kita ni jadi kita lalai. Kita lalai, kerugilah. Sedangkan kehidupan kita bukan kita berakhir di dunia ini. Kehidupan kita tak berakhir di dunia ini, kita akan berpindah di alam yang lain. Di alam barzakh, di alam akhir, di alam akhirat. Tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal itu dapat meringankan surah Al-A'raf tadi dapat meringankan beban si mayat, memudahkan proses kematiannya serta memperbaiki keadaannya. Padahal Rasulullah SAW sebelum kematian, seseorang itu tiba dipanjatkanlah doa untuknya. Ya Allah, jangan doanya apa? Ya Allah, ampunilah si fulan. Mungkin sebut Allah, ya Allah, ampunilah anak si fulan. Tenangkanlah pembaringannya, luaskanlah kuburnya, berikanlah ketenangan setelah kematiannya, pertemukanlah dia dengan nabinya, naikkanlah rohnya bersama roh orang-orang soleh. Itu di antara doa-doa yang perlu kita baca apabila kita berada bersama dengan jenazah. Malangnya kadang-kadang buat doa sembang. Lagi malang anaknya pula waris pun tak luar buat sarung sana, sarung sini. Sedangkan tidak ada yang lebih dekat untuk tidak ada siapa yang lebih dekat untuk diperlukan oleh jenazah, melainkan yang paling baik adalah warisnya. Tuan-tuan, sebelum mati ni pastikan anak-anak tuan-tuan pandai baca Quran, pandai solat jenazah. Saya sekali berlaku lah kat rumah jadi jenazah. Cukup kontesman ayah mati kau solat. Tiba-tiba mati betul. Menyesal test. Menyesal test. Mati betul. Sebab kita nak pastikan dia mesti solat. Kadang-kadang anak-anak ni bukan dia tak nak, dia rasa macam benda tu macam susah. Padahal tak perlu rukuk, tak perlu sujud, oleh kerana tak biasa. Oleh kerana tak biasa, maka dia jadi macam benda tu tak penting. Sedangkan dia yang paling dekat. Dia yang paling dekat untuk solat jenazah kepada ayahnya. Sebab itu pastikan anak tuan-tuan anak kita semua sebelum kita mati, pastikan kalau boleh dia boleh solat jenazah, dia boleh baca Al-Quran dengan betul. Dia boleh baca Al-Quran dengan betul. Sebab itu keperluan apabila kita dah mati nanti. Itu di antara sahab kita yang tak putus. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Itu di antara yang tak putus. Yang tak putus apabila kita apabila kita berpindah di alam barzakh. Tonton yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, kesusahan kat dunia ini dia akan berakhir bagi orang beriman. Kesusahan di dunia ini akan berakhir bagi orang beriman ketika sakaratul maut. Masuk alam barzakh ni dah senang dah. Duduk sepenampak surga, duduk tenang, tak ada siapa kacau, duduk tak ada siapa
tak ada tidur, tak ada siapa kejut, tak ada siapa, seronok tidur. Walaupun yang ditinggalkan kat dunia ada 4 isteri, semua cantik-cantik. Tak ada pun kat kubur dipikir, si aku nanti kahwin dengan siapa pula, yang ni siapa. Kalau cantik aku kahwin, tak ada. Dia tidur setenang-tenangnya, mengalahkan tidur tenang tu kat alam barzakh, mengalahkan dengan apa yang paling seronok kat dunia ni, mengalahkan. Walaupun kita lihat istana-istana orang kaya tu hebat, mungkin penuh dengan kemewahan, tak akan dapat kalahkan ketenangan di alam barzakh. Baru alam barzakh. Sebab itu ini semua cerita-cerita tadi ni. Bersedia untuk sakaratul maut sebagainya, itu di antara perkara-perkara persediaan yang perlu kita tahu, supaya apabila kita dijemput oleh Allah untuk mati, maka kita tergolong daripada golongan yang Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, yang dipermudahkan ketika mana datangnya sakaratul maut. Tuan-tuan semua datang sini beribadah, sembahyang, itu semua itulah untuk persediaan, semua persediaan dah ni. Sebab nak cari yang paling besar. Kalau sembahyang nak cari pahala yang paling besar, solat berjemaah, sembahyang di masjid. Dah sembahyang tadi, tamak pula duduk lagi majlis ilmu. Tamak itu tak apa. Kita tamak. Allazina yazkuruna Allah qiyama, apa surah Sajadah yang sebelum sujud tu apa ayatnya? Ni apa, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Apa maksud kat situ? Tatajafa junub, tanda-tanda orang beriman ialah tatajafa junubuhum anil madaji. Dia sangat sikit mengambil tempat pembaringan. Apa maksud dia? Sangat sikit tidur. Bukan tidur sepanjang masa. Malam tu dibangun malam, qiyamul lail, itu tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman. Kemudian dia yad'una rabbahum, dia berdoa kepada Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Itu Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam keadaan macam mana? Khaufa. Satu, khaufa maknanya takut. Dalam keadaan ketakutan. Kemudian wa tama'a, dalam keadaan tamak, dalam keadaan memang dia nak ni, macam kita rasa nak benda tu, apa makanan kita nak semua macam tu. Berdoa dalam keadaan tamak maknanya memerlukan, sangat memerlukan. Macam kita duduk sini lah, dah sembahyang, dah pahala 27 kali ganda, duduk lagi kat sini. Rasa tamak nak benda tu. Dan Allah Subhanahu wa taala, bukan rasa tamak nak pahala supaya orang kata kita banyak pahala. Maka habislah, makin tak ada pahala, kosong. Makin tak ada pahala. Dah sembahyang jemaah, sembahyang sunat lagi, belum dapat pahala iktikaf lagi. Bagi yang belum niat iktikaf, dah pahala iktikaf lagi, duduk lagi majlis ilmu. Majlis ilmu pula lebih baik daripada 1000 solat sunat. Maya tamak ni, kita sedang tamak ni kan, tamak apa? Tamakkan apa? Untuk kita nak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang pertama memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan dengan apa yang kita amalkan ini, kita tergolong daripada golongan yang akan mendapat rahmat Allah di alam barzakh nanti. Kita tergolong daripada golongan yang akan mendapat rahmat Allah di ketika mana kita nak meniti titian sirat. Apa maksud rahmat? Belas kasihan. Kita termasuk golongan yang mendapat belas kasihan dari Allah apabila hendak ditentukan masa mana masuk syurga, na'udzubillah, untuk masuk neraka. Itu yang last, habis. Duduklah kat syurga dengan selama-lamanya, dengan penuh kenikmatan. Tak adalah macam ni kita muka kita macam timpul, tak ada. Semua muka-muka muda, isterinya pun isteri yang muda-muda, cantik-cantik. Rumah cantik, istana. Apa nak minum semua ada. Apa yang minum semua ada. Apa yang kita nak semua ada. Kat situlah. Jadi kalau nak benda itu, maka teruslah istiqamah dalam keadaan macam ni sampai mati. Istiqamah. Rajulun mu'allaqun bil masajid. Kan ada 7 golongan biasa yang ustaz-ustaz sebut, atau hadis yang kita dengar. Ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan
di mahsyar nanti, di akhirat nanti. Di antaranya siapa? Laki-laki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, di antara golongan 7. Hati sentiasa terpaut dengan masjid, tak cukup sembahyang, mengimarahkan masjid, jadi AJK pula, jadi pengurusi, menguruskan pula. Kalau ada program pengurus masjid datang, lewat, itu termasuk semua tu. Termasuk mu'allaqun bil masajid. Masuk di dalam tabung, kemudian tolong hebahkan dekat WhatsApp ada majlis ilmu, itu termasuk semua. Itu semua termasuk. Tolong panjangkan apa program masjid, itu termasuk. Termasuk semua laki-laki yang hatinya mengimarahkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Termasuk golongan orang yang beriman dengan Allah, yaitu golongan yang mengimarahkan masjid. Baik. Ibnu Abi Syaibah dan Al-Marwazi menuturkan bahawa Asy-Sya'bi pernah mengatakan dahulu orang-orang Ansar membacakan surah Al-Baqarah di sisi orang yang akan meninggal. Maknanya bolehlah, tadi sebut Yasin, ada surah Ra'd, ada juga baca Al-Baqarah. Maknanya kita tak terikat benda yang, tapi ada kadang-kadang amal ibadah, ada yang Nabi sebutkan dalam hadis. Untuk di antara perkara yang sunat diamalkan, ada. Pada masa yang sama, benda itu kan sunat. Apabila sunat, kita boleh tak baca benda lain? Boleh, tapi lebih awal kita baca benda yang diajarkan Rasulullah SAW dengan zikir sebagai contoh. Dengan zikir, maknanya lepas sembahyang, biasa kita dianjurkan untuk baca, di antaranya istighfar, la ilaha illallah la syarikalah, termasuk sampai kursi. Kemudian zikir pula 33 baca sampai habis kalau boleh. Kadang-kadang kita maaf cakap, baru saya pergi satu masjid subuh, mungkin dia nak, saya tak pasti, dia jadi imam subuh, biasa baca surah sajadah kan, kemudian ada kuliah. Dia tinggalkan zikir-zikir tadi ni. Dalam hati saya mungkin nak cepat sebab nak kuliah, tapi doanya pula panjang. Mana lebih aula? Doa panjang tu baca zikir tadi, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah 33. Mana yang lebih dituntut? Dia zikir tadi ni. Jadi kalau katakan tadi zikir ditinggal, kemudian doa panjang, maknanya macam tak kena lah. Tak salah saya kata, mungkin benda tu benda sunat, tapi kita meninggalkan yang lebih utama. Yang lebih utama. Maka ketika mana tinggalkan zikir itu, dalam hati saya, mungkin sebab dia kuliah sebagainya. Tengok doa panjang pula. Jadi tak kena lah pada saya lah, pandangan saya. Sebab kita diajar untuk berzikir selepas sembahyang, baca subhanallah 33 kali, baca ni. Jadi itu di antaranya. Di antaranya maknanya kadang-kadang mungkin kita tak perasan. Kadang-kadang kita tak perasan, tapi benda tu sebenarnya dia macam dia menyalahi. Namanya menyalahi dengan apa yang sepatutnya kita buat. Nak kata salah taklah, tak sampai berdosa. Sebabnya itu doa benda kita minta, tapi macam dia ada sikit tak kena lah, sebab dia diajarkan kita minta berzikir. Berzikir. Sama juga kadang-kadang kita dengar Al-Quran. Kadang-kadang kita dengar Al-Quran. Kadang-kadang kita pegang mikrofon tangan kanan, Al-Quran tangan kiri. Sama juga benda tu kan nampak tak perasan. Patutnya yang pegang mikrofon tangan kiri, pegang Al-Quran tu Yasin tu tak ada, tu yang tangan kanan. Itu kadang-kadang berlaku juga tak perasan. Benda tu kadang tak perasan. Kalau baca Yasin tak pula kat lantai pula lagi lah. Jadi itu benda-benda yang kadang-kadang nampak benda tu kecil, tapi itulah yang mengundang kadang-kadang mungkin doa kita tak sempurna, tak terima dan sebagainya. Sama juga anak-anak kat sekolah. Kadang-kadang cikgu penat ngajar. Yang kita kat rumah ni penat doa. Rupa-rupa punca dia tak pandai bagi kita lihat kaji.
Rupanya dia tak hormat ilmu. Apa contoh tak hormat ilmu? Ketika dia belajar ilmu sains, buku-buku yang lain semua kat punggung dia. Dia kat belakang kan? Penat cikgu tu nak selingan kat otak dia, lepas tu masuk cikgu lain, dia letak kat punggung dia betul. Pesan pada anak-anak, hormat pada ilmu. Kalau kita belajar, ada satu buku lah, buku tentang adab-adab menuntut ilmu ni, dia dah letak benda ni kat atas, pen kat atas buku pun tak boleh. Sebab ilmu ni ibarat macam manusia juga. Kalau kita hormat dia akan lari. Terbukti tak? Dia terbukti. Berapa ramai orang berilmu, dia tak amalkan, akhirnya ilmu tu lari, akhirnya dia jadi sesat. Amal terbukti. Walaupun dia ada banyak master, termasuk Mastercard, dia ada ijazah, ada PhD, akhirnya dia menyesatkan orang sebab ilmu tak bermanfaat, tak diamalkan. Jadi itu kadang-kadang yang perlu kita lihat. Yang perlu kita lihat. Yang biasa saya sampaikan dalam ini. Kalau saya jumpa cikgu-cikgu, saya tahu lah. Kalau itu kadang-kadang kita kadang tak perasan, tapi itulah yang menyebabkan kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Termasuklah kalau boleh anak-anak jangan duduk dekat tempat kursi cikgu kat sekolah. Pesan. Tak berkat nanti. Termasuk juga kadang-kadang kesilapan itu apa? Apabila anak-anak mengadu, dia mengiyakan dan dia pula memfitnah guru dia, memang takkan berkat ilmu ni. Kalau memang kita rasa ada salah, tapi jangan cerita depan anak ni. Kita bertindak di belakang, sebabnya nanti dia akan kesan dia, anak ni takkan hormat pada cikgu dia. Macam mana nak berkat ilmu? Akhirnya kita salahkan cikgu, padahal kita yang salah. Kita salah mendidik. Semua benda perkara untuk jadi baik, semua ada cara-cara dia. Dan juga tak semua perkara baik untuk kita buat, tak semuanya. Ada perkara kebaikan dia memerlukan pada situasi. Memerlukan pada situasi. Banyak kan, kita sebagai contoh, sembahyang berjemaah, jangan baca panjang-panjang, sebab belakang kita ada orang duduk dah lenguh, tak boleh berdiri lama. Ada jangan imam jangan sujud lama-lama, sebab ada orang tak boleh sujud lama-lama. Kalau sujud lama-lama dia pingsan. Kita tak tahu. Baik tak baca Quran lama-lama? Baik. Baik tak sujud lama-lama? Baik. Tapi baiknya ialah ketika sembahyang seorang. Kalau nak sembahyang seorang, ketika sembahyang seorang sujud banyak-banyak pun tak masalah. Tapi ketika saya berjemaah, saya kata tak semua perkara kebaikan baik kita buat. Dia ada yang bergantung pada situasi dan keadaan. Masjid di tepi jalan, Jumaat, jalan tu pula jadi laluan utama orang ke utara ke selatan. Maka ketika Jumaat tak dianjurkan untuk imam baca panjang-panjang. Sebab jalan tu jalan utama. Orang nak berjalan, nak sambung perjalanan musafir. Itu juga disebut dalam kitab lah. Sebab itu semuanya diperlukan kepada ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Terbukti ayat Quran Allah menyatakan apa? Siapa yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bagi dia jalan keluar. Tak kira jalan keluar apa, kita ada masalah duit, Allah akan bagi jalan keluar. Kalau katakan tak ada jalan keluar, lambat pun Allah akan bagi tenang. Kita sakit, tak semestinya masuk jalan keluar itu ialah kita terus sembuh, tak semestinya. Ustaz cakap itu orang takut, Allah sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah ini Ustaz sebut, Allah kata siapa yang takut pada Allah, Allah bagi jalan keluar. Tengok saya sakit dah 4 tahun, Ustaz tak sembuh. Masuk jalan keluar kat situ termasuklah mungkin manusia dalam keadaan sakit tak sembuh tapi dia redha. Dia redha dengan ketentuan Allah. Sebab siapa kita nak mempertikai Allah, siapa kita nak mempertikai Allah. Kadang-kadang bukan main hebat cara kita ni. Kau jangan cakap banyak, aku bos. Padahal dia bos tu sebab dia bekerja. Cuma tak ada bekerja, bos tak ada. Ketika ada pekerja, alhamdulillah ada pekerja yang nak datang kerja. Apabila ada pekerja nak datang kerja, nak temu duga, maka bersyukur pada Allah. Jangan terus sewenang-wenangnya pula untuk nak memperlakukan perkara yang tak baik pada pekerja. Sebab kita jadi bos-bos sebab ada pekerja. Cuma tak ada pekerja. Dia bos, dia kuli, dia buat kerja semua.
Dia buat kerja semua. Jadi kita redha. Tapi bagi Allah, dia berhak nak jadikan apa kita ni apa, semua berhak. Nak bagi kita anak jenis lelaki ke perempuan itu terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak boleh nak protes. Tak layak untuk kita protes Allah Subhanahu Wa Taala. Tak layak. Sebab itu kita ajar zikir pagi-pagi. Nabi ajar apa? Dalam sebuah al-ma'surat apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa maksud dia? Aku redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Apa saja Allah tentukan, daripada mula kita bangun pagi sampai malam kita nak tidur, apa tu kita redha. Pada masa yang sama kita ada senjata. Apa senjata kita? Doa. Kan doa selalu mukmin. Doa itu senjata bagi beriman. Keluar baca doa. Memang kereta kita tu hebat. Kereta kita tu hebat. Memang yang paling mahal kat dunia. Yakin ke dia akan boleh sampai kat tempat kerja? Belum tentu lagi. Sebab itu kita berdoa. Sebab itu kita wajib baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali satu hari. Apa maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Kau kami sembah dan hanya kepada Kau kami minta pertolongan. Tak kira orang kaya ke, orang pangkat tinggi ke, orang miskin ke, orang yang tak kira, orang kuat ke, orang yang memang tali pinggang hitam tu yang banyak ke, tetap satu hari 17 kali dia mesti sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mesti. Dalam sembahyang, subuh 2 kali, duhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isyak 4 kali, 17 kali wajib, tak kira siapa. Kau menteri ke, kau Perdana Menteri ke, siapa sultan ke, apa ke, kalau dah namanya Islam, wajib baca 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Supaya kita tak rasa sombong dengan apa yang kita ada. Maknanya orang hebat manapun kita tetap kena sebut kita sembah Allah, dan kita tetap kena minta pertolongan dengan Allah, walaupun kita yang paling kaya kat dunia, walaupun kita yang paling kaya, tetap kena sebut perkataan itu. Jadi Allah sebut, Allah janji, siapa yang takut pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar, termasuklah ketika sakaratul maut. Kalau kita rajin baca doa orang, agak-agak Allah tu kesian tak pada kita. Mesti akan ketika mana kita sakaratul maut, digerakkan pada hati orang yang ziarah pada kita baca Al-Quran doakan kita. Kan alaihissallahu biahkamil hakimin. Kalau kita jadi orang yang selalu bersalah lalu berkuburan, insya-Allah ketika kita mati nanti, ada orang sentiasa mendoakan kita ketika berada di alam barzakh. Di alam barzakh. Ini di antara maksud Allah SWT, siapa yang takut pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Kalau tak dapat kat dunia, dia pasti akan dapat kat akhirat. Dia pasti akan dapat, pasti itu janji Allah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap perkara yang susah pasti ada kesenangan. Kalau tak dapat kat dunia, dia pasti dapat akhirat. Itulah janji Allah SWT. Maka kita jangan putus asa. Kita memang semua bercita-cita kasi nak jadi orang kaya kan. Semua kalau boleh orang kaya, semua kalau boleh ada helikopter, ada kapal terbang, semua kalau boleh ada ni sendiri boleh pergi Mekah sekian, semua kalau boleh itu. Tapi kita semua terhad, tak boleh. Terhad. Jadi apa yang kita ni? Amanah. Jadilah orang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Perkara yang paling patut untuk kita kejar ialah perkara yang yang berkait dengan alam selepas kita mati. Baik. Jadi mengenai firman Allah SWT di atas, Abu Nuaim menuturkan bahawa Qatadah pernah berkata, maksudnya jalan keluar dari berbagai hal yang syubhat di dunia, termasuk itu. Siapa yang takut pada Allah, maka Allah bagi jalan keluar. Maknanya Allah pelihara dia daripada perkara-perkara syubhat. Allah pelihara dia daripada perkara-perkara syubhat. Termasuklah bagi sebut minta maaf, termasuklah nak mangkah tu. Saya tak kata mana-mana parti yang paling baik, sebab tak ada orang sempurna di dunia ini.
Mintalah supaya istikharah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta istikharah, wahai Allah, kau bagilah aku jalan. Besok aku nak pergi pangkal ni. Sebab apabila kita pangkal, dia akan dikira di alam akhirat. Dia akan masuk. Minta wahai Allah, aku tak tahu orang ni macam orang ni betul, macam ni betul. Jadi kau bagilah aku jalan supaya mudah-mudahan apa yang aku pangkal ni dia tak menjadi asbab untuk aku dituntut dengan akhirat nanti. Termasuk itu, nak mohon kerja. Dekat Sarawak penuh dengan elan kerja. Ya Allah, aku pun tak tahu yang mana satu ni. Minta dengan Allah SWT. Termasuklah itu. Banyak siapa yang takut pada Allah, siapa yang takut pada Allah, kalau Allah akan bagi dia jalan keluar daripada perkara syubhat. Allah sentiasa dorong dia untuk macam tuan-tuan berada di sini lah. Cuba kat tangan kat sini. Siapa yang tak penat kat sini? Semua penat. Tadi pergi kerja, mungkin balik jam, semua penat. Tapi kenapa tuan-tuan boleh duduk sekarang ni? Sebabnya Allah yang bagi kekuatan, Allah yang bagi dorongan. Itu maknanya makhrajah. Allah nak tuan-tuan dapat pahala banyak. Allah nak tuan-tuan dapat pahala banyak setiap hari, maka Allah dorong. Itu termasuklah makhrajah. Sebab apa? Sebab ada rasa keyakinan dengan ketakwaan, takut pada Allah. Allah sentiasa dorong kita. Kadang-kadang Allah kejut kita waktu malam untuk boleh bangun sembahyang. Kadang-kadang Allah ketuk pintu hati kita. Mungkin dah beberapa hari kita baca Quran, tiba-tiba baca Quran. Itu Allah akan bagi. Kita pun pergi ambil Quran. Itu semua adalah petunjuk dari Allah. Sebab disebutkan maknanya setiap perkara kebaikan yang kita buat adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Bunyikan aku petunjuk ke jalan yang lurus. Benda yang tak baik sebaliknya, itu semuanya adalah petunjuk daripada syaitan dan juga nafsu ni. Nauzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah berusahalah untuk jadi orang yang benar-benar bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita rasa dah berada di tempat itu, mintalah dengan Allah supaya istiqamah sampai mati. Sebab ada orang terhenti di tengah jalan. Pada satu ketika itu, dialah orang paling diteramat, dialah orang paling beriman, dialah orang paling takut pada Allah. Kadang-kadang belum azan dah sampai masjid. Kadang-kadang salah azan. Punyalah, sungguh-sungguh dah ibadah. Tapi sampai ke tahap dia putus asa, maka dia orang paling jauh dari masjid. Nauzubillah. Maknanya doa tu doa. Setiap kali doa pastikan ada doa istiqamah terus menerus sampai ke akhir hayat. Mudah-mudahan akhir hayat kita semuanya berakhir dengan husnul khatimah. Dan kita termasuk dalam ayat tadi ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut pada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar. Termasuklah kita akan bahagia di alam barzah dan juga di alam akhirat. Saya setakat ini perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini dia menjadi suntikan semangat untuk diri kita. Semangat untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa, Allah terima amalan kita ini. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini menjadi asbab untuk kita sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir hayat. Saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf daripada semua sekalian jemaah yang ada bersama pada malam ini. Mungkin sepanjang saya menyampaikan tadi ada kesilapan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian saja tazkirah kali ini yang disampaikan oleh Ustaz Khairul Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.